السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sedang dimulai dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mempunyai dunia ini yang masih memberikan kita peluang, kesempatan untuk sama-sama hadir ke Masjid Al-Kausar untuk kita meneruskan ibadah kita, iaitu solat berjemaah, solat fardu Jumaat, ya. Dan kita maklum hari ini tuan-tuan, kita telah pun masuk hari yang ke-101 sejak PKP, ya. Pelaksanaan PKP ini dikuatkuasakan hari ini adalah hari yang ke-101 pada minggu yang ke-15. Maksudnya tuan-tuan, sudah terlalu jauh kita berjalan, ya. Jadi menjadi persoalannya, yang sering menjadi persoalan ni tuan-tuan, ada setengah daripada kita yang sering mempertikaikan tindakan, ya, ataupun arahan yang dikuatkuasakan ini sehingga kan tuan-tuan wujud polemik-polemik yang tidak sehat, sehingga menjadi satu polemik ataupun satu berita yang tidak sehat kepada kita. Ya betul, solat Jumaat ini tuan-tuan, solat berjemaah di masjid ini tuan-tuan, afdal tuan-tuan. Ni lebih-lebih lagi solat Jumaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Mana kata tuan-tuan, orang yang menunaikan salat ini ataupun orang yang cepat dia memahami segala perintah Allah ini, memang Allah Ta'ala iktiraf dia sebagai orang yang beriman. Ni tuan-tuan, kita masuk sedikit dalam ilmu Al-Quran tuan-tuan, ulumul Quran. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini, ya, kategori dia sebagai ayat Madaniyah yang turun di Madinah selepas peristiwa hijrah. Ni tuan-tuan, ya, sebagai ilmu tambahan bagi kita, setengah daripada kita tuan-tuan, ya, yang mungkin baru perasan ataupun baru tahu hari ini. Bila kita membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini ayat tergolong dalam kategori ayat Madaniyah yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah selepas peristiwa hijrah. Kalau kita baca Al-Quran lain kali, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Dan kalau kita baca Al-Quran, ya ayyuhan nas, ini ayat-ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni maknanya ayat yang turun di Mekah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Ni tuan-tuan. Baik, kita balik kepada ayat ke-9 surah Al-Jumu'ah ini. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika diserukan kepada kamu untuk menunaikan salat fardu Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera menuju kepada dia, menuju kepada panggilan itu, dan tinggalkan jual beli. Fas'au ila zikrillah, kata Allah, fas'au ila zikrillah. Fas'au ini tuan-tuan fi'il amal, ya. Ayat, kondisi ayat yang menyentuh tentang amaran ataupun perintah Allah, fas'au ila zikrillah, bersegera kita untuk menyahut seruan ini. Ni tuan-tuan,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mafhum hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia tahu tentang kelebihan datang awal ke masjid, duduk di saf di hadapan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tahu kelebihan datang ke masjid dan merebut saf depan, pastinya kamu akan sanggup mengundi untuk duduk di hadapan kalau kamu tahu tentang afdalnya datang solat di masjid. Nih, betul. Dan Allah sebut pada ayat yang berikutnya, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard, dan kemudian setelah kamu menunaikan salat maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini mencari rahmat, mencari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selepas sahaja kita salat, tuan-tuan, terus bertebaran di atas muka bumi. Ini yang Allah taala suruh. Ini yang Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada kita. Ayat 9 dan ayat 10 daripada surah Al-Jumu'ah ini, Allah nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, tentang kelebihan salat Jumaat, datang awal ke masjid. Sebentar lagi kita kupas, tuan-tuan. Datang awal ke masjid, tuan-tuan, wa idza ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, tuan-tuan, ayat ini khususnya kita ambil cakna untuk orang lelaki, wajib menunaikan salat fardu Jumaat, wajib. Lelaki, tuan-tuan, tidak kisahnya dia pondan ke apa, tuan-tuan, asal namanya lelaki, wajib datang salat Jumaat. Nih, ada orang tanya, Ustaz, pondan, Ustaz macam mana? Pondan lelaki, tuan-tuan, jika mereka mati, pondan ini, tuan-tuan, kalau mati, jenazah mereka wajib diurus sebagai seorang lelaki. Nih, maka ayat ini juga, tuan-tuan, ya, kena kepada mereka. Kalaulah kita ada anak kita, tuan-tuan, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, yang hidup dalam keadaan ini, maksud dia, tuan-tuan, dia hidup dalam dua alam ini, dia jadi pondan, tuan-tuan, tolong nasihatkan. Tolong nasihatkan mereka berubah, bertaubat. Sebab bahaya, tuan-tuan, ya, orang yang masih hidup dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengakui mereka ini ketika di padang mahsyar dihimpun kita, tuan-tuan. Nabi lalui satu kawasan, tuan-tuan, melihat golongan pondan ini, Nabi tidak kenal, tuan-tuan. Nabi tidak mengaku umat. Nih, maka, tuan-tuan, perintah salat Jumaat ini baik kepada kita orang lelaki, wajib kita tunaikan salat Jumaat. Jangan kita tinggalkan. Jangan ditinggalkan. Tapi baru-baru ni, tuan-tuan, ya, sempena dengan cuti PKP ini, tuan-tuan, kerajaan kita, kerajaan yang menguatkuasakan, ya, perintah kawalan pergerakan, yang menyebabkan, tuan-tuan, masjid-masjid ditutup, yang menyebabkan segala aktiviti di dalam masjid ditutup, termasuklah salat Jumaat, termasuklah salat fardu, ya, 5 waktu, dan segala macam aktiviti, tuan-tuan. Masjid ini tidak boleh buat apa-apa, bukan sekadar Masjid Al-Kausar, semua masjid di seluruh negara, tuan-tuan. Nih, lalu, tuan-tuan, ada setengah daripada kita, ada setengah manusia daripada kita, tuan-tuan, di tidak heran mempertikaikan kenapa masjid ditutup, kenapa pasar dibuka. Dipertikaikan, tuan-tuan, kenapa masjid ditutup? Masjid yang sepatutnya dibuka, tempat orang sujud menyembah Allah, kenapa ditutup? Kenapa pasar itu, tempat iblis bertengger, tempat iblis beranak di pasar, kenapa dibuka? Nih, tuan-tuan, sehingga kan ramai yang mempertikaikan kredibiliti seorang mufti, menteri agama, dipertikaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena faham tindakan pemerintah. Bila pemerintah mengatakan tidak boleh menunaikan salat Jumaat dan digantikan dengan salat zuhur, tuan-tuan, bila kita dengar ini, tuan-tuan, perkara pertama yang kita kena
buat kita bersyukur kerana dosa kita tidak solat Jumaat ditanggung oleh pemerintah. Dosa kita tidak solat Jumaat, tuan-tuan, bukan sebab kita tidak solat, ini bukan sebab saja-saja. Tapi dosa kita, tuan-tuan, ditanggung oleh pemerintah. Bersyukur kita. Ada setengah orang yang pertikaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena ingat, apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita bertepatan atau bersesuaian dengan konsep maqasid syariah yang 5. Ni tuan-tuan, kalau nak hurai cerita maqasid syariah ni, tuan-tuan, panjang. Dia kena buka kitab. Panjang, tuan-tuan, cerita maqasid syariah ini sangat panjang. Tapi tuan-tuan, bagi orang yang memahami konsep ini, ya, bila kerajaan menguatkuasakan perintah PKP sehingga melibatkan tidak ada langsung aktiviti di masjid, di rumah-rumah ibadah, tuan-tuan, ya, bagi orang yang berfikir, yang mahu berfikir, bagi orang yang faham, tuan-tuan, dia bersyukur. Dan dia katakan apa yang dilakukan oleh kerajaan menutup rumah-rumah ibadah adalah bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu hifzuddin. Hifzuddin, tuan-tuan, maqasid syariah ini dia ada 5. Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun nasab, hifzul mal. Ya, hifzuddin tujuannya untuk menjaga agama. Yang kedua, hifzun nas, tujuannya untuk menjaga nyawa. Hifzul aql, tujuannya untuk menjaga pemikiran. Hifzul nasab, tujuannya untuk menjaga keturunan. Dan juga yang terakhir, hifzul mal. Ini konsep hifzul mal, tuan-tuan, tujuannya untuk menjaga harta. Konsep dalam maqasid syariah yang perlu dipahami. Sebab itu kalau kita jahil, tuan-tuan, tolong jangan bersuara. Bila kita jahil, tolong jangan bersuara. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fatwa dia mengatakan, ya, tuan-tuan, dalam qaul jadid ni, ya, fatwa Imam Asy-Syafi'i dia ada 2, qaul qadim dan 2 qaul qadim. Qaul qadim ini fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i ketika dia berada di Madinah. Qaul jadid fatwanya ketika dia berada di Mesir. Tuan-tuan, apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i bila kita berdepan dengan orang jahil yang menentang kita dengan kata-katanya yang tidak ada ilmu? Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Tarkul jawab jahil jawab. Tidak mengendahkan, tidak memberi jawaban kepada orang jahil merupakan satu jawapan. Bila kita diam atas persoalan orang jahil, tuan-tuan, satu jawapan dan dia beroleh pahala. Sebab orang jahil ni dia akan menulis, dia akan bercakap mengikut akalnya semata-mata. Ni orang jahil, tuan-tuan. Maka bertempihlah sebahagian daripada kita, tuan-tuan, komen tidak bagus kepada pihak masjid, komen tidak bagus kepada mufti, komen tidak bagus kepada menteri agama, komen tidak bagus kepada pihak otoriti agama, tuan-tuan. Akhirnya agama ini, tuan-tuan, hancur disebabkan mulut penganutnya sendiri. Agama ini akhirnya hancur dipandang serong disebabkan mulut penganutnya sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, bila kerajaan menetapkan tutup masjid buat seketika, dia bertepatan dengan konsep maqasid syariah, iaitu hifzuddin, untuk menjaga agama. Makna, tuan-tuan, bila kerajaan menutup masjid, kerajaan memikirkan seandainya masjid dibuka ketika musim PKP, ketika musim COVID-19 ini, tuan-tuan, dibuka masjid, dibuka, ya, tempat lain ditutup, rumah ibadah orang lain ditutup, masjid ditutup atas desakan masyarakat Islam sebagai contoh, dan kerajaan terpaksa ikut buka masjid sebab orang Islam nak beramal ibadah. Dibuka masjid, tuan-tuan. Bila buka masjid, berlaku jangkitan dari masjid, tuan-tuan. Akhirnya masjid menjadi fitnah. Akhirnya masjid menjadi fitnah. Orang akan berkata, jangan kamu pergi masjid, di sana lubuk penyakit. Jangan pergi masjid, lubuk penyakit. Ni fitnah. Seandainya kerajaan tidak mengawal dari awal. Orang berkata, tuan-tuan, Ustaz, pasar dibuka. Kenapa pasar dibuka, Ustaz? Masjid ditutup, pasar dibuka. Tuan-tuan, kalau seandainya padi, beras, segala sayur-sayuran, ikan, daging ada di belakang rumah kita, saya pasti, saya percaya kerajaan akan menutup pasar. Kalau seandainya ada
beras dari belakang rumah kita, ambil sahaja beras. Ada ikan dari belakang rumah kita, ada daging dari belakang rumah kita. Kerajaan nampak, oh, tak payahlah orang pergi pasar, biarlah ambil sahaja di belakang rumah, pasti kerajaan akan menutup pasar. Tapi disebabkan benda-benda ni tidak ada di rumah dan kita perlu mengisi perut kita untuk makan, kerajaan membuka masjid, kerajaan membuka pasar. Ni tuan, untuk kita faham, untuk kita faham. Dan kita ingat tuan-tuan, bagaimana peristiwa ataupun sirah menunjukkan kepada kita untuk kita mengelak sekiranya berlaku wabak di satu tempat, berlaku wabak. Tuan-tuan, dalam sirah agama kita, tuan-tuan, dalam sirah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun ke-18 Hijrah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua, tuan-tuan, bagaimana berlaku tahun Imawas, serangan wabak tahun Imawas berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ni kisah dia, tuan-tuan. Tahukan Imawas, sejarah dia. Imawas ini satu nama tempat, ya, di Ramallah, Palestin sana, tuan-tuan. Berlaku perang, ya, berlaku perang di Ramallah, di antara Al-Quds dengan Ramallah. Berlaku perang di antara orang Romawi dengan orang Islam, menyebabkan banyak nyawa, ya, banyak nyawa terbunuh. Dan wabak ini, tuan-tuan, berjangkit sehingga ke Syria, ke Syam, berjangkit ke sana, tuan-tuan. Kalau kita baca kisah sejarah dia, bagaimana wabak tahun Imawas ini mengorbankan seorang panglima perang dalam Islam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang wafat, yang mati disebabkan wabak tahun. Ni, tuan-tuan, wabak Imawas. Lalu, tuan-tuan, Sayyidina Umar yang berada di Madinah ketika itu, Sayyidina Umar bila mendengar wabak ini semakin menular di Syam, Sayyidina Umar ini, dia sebagai ketua, menawarkan dirinya untuk pergi melihat tenteranya, untuk pergi melihat kaum muslimin di sana. Ketika Sayyidina Umar nak pergi, tuan-tuan, dia bersiap-siap nak pergi, ya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebut, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebut kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, adakah engkau betul nak pergi? Adakah engkau tidak nekat ke sana? Kata Sayyidina Umar, aku kena tengok, aku kena pergi melihat mereka sebagai tanggungjawabku sebagai khalifah. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf membacakan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Rahman sebut kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku pernah dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu berada di satu tempat, kamu mendengar wabak tahun datang menyerang tempat itu, jangan kamu masuk, kata Rasulullah. Dan kalau kamu berada di tempat itu, tempat di mana wabak itu berada, diserang tempat itu dengan wabak itu, maka kata Rasulullah, fala takhruju minha, jangan kamu keluar dari tempat itu kalau kamu berada di dalamnya. Maka, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita tidak membenarkan kita keluar daripada daerah ini, tidak membenarkan kita keluar daripada negeri ini, tidak membenarkan kita keluar daripada negara ini, bertepatan dengan maqasid syariah, sangat bertepatan. Dan, tuan-tuan, benda ini biarlah pihak kerajaan yang akan jawab di hadapan Allah. Kita tidak payah susah-susah. Dan orang pun sebut, tuan-tuan, habis Ustaz, macam mana solat Jumaat Ustaz? Macam mana solat Jumaat Ustaz? Yang sudah berapa minggu kami tidak dirikan ini Ustaz. Bagaimana Ustaz keadaan solat Jumaat? Ya, tuan-tuan, negara kita ini, tuan-tuan, ada menteri agama yang dia bertahap, ya, level menteri agama kita ni mufti, tuan-tuan. Ni level dia. Kita tak payah cerita bab politik lah, tuan-tuan. Menteri agama kita ni, ya, dia punya kelulusan bukan kaleng-kaleng istilah kita. Ni menteri agama.
Tiba-tiba kita tuan-tuan yang tidak lulus pun tuan-tuan baca Fatihah boleh mempertikaikan keputusan Menteri Agama. Oh, sedih orang Islam hari ini. Baca Iqra pun tuan-tuan kita sangkut-sangkut, tapi bila bab ini kita pertikaikan Menteri Agama kita. Lalu tuan-tuan, bila keadaan makin reda, bila keadaan ini makin tuan-tuan makin menampakkan perubahan positif, akhirnya kerajaan membenarkan masjid dibuka. Pada dua minggu lepas dibenarkan masjid dibuka tuan-tuan. Bila dibenarkan masjid dibuka dengan SOP dia, maksudnya SOP membenarkan 12 orang, buat pertama kalinya 12 orang, ya, dengan menggunakan pelitup muka. Nak masuk kena tembak sendiri kepala, kena tembak kan, ya, kena cek suhu tuan-tuan. Itu pun tuan-tuan bagus dah diberi peluang, bagus dah diberi kesempatan tuan-tuan. Ada yang bising, bagaimana solat Jumaat tidak sah? Ustaz, solat Jumaat 12 orang, bukankah solat Jumaat 40 orang Ustaz? Nah, tuan-tuan, di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya ilmu. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dia menjadi baik, diberi dia kepahaman dalam agama. Tuan-tuan, Al-Imam As-Suyuti, ya, seorang imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam As-Suyuti mengarang satu kitab bernama Daw'us Syama'ah fi Adadil Jum'ah. Ini karangan Al-Imam As-Suyuti, kata Daw'us Syama'ah fi Adadil Jum'ah, pencerahan dalam bilangan, berapa bilangan yang tepat untuk menunaikan salat Jumaat. Ustaz, ada kitab ni? Ada, kita tidak belajar. Ada ustaz yang ada. Apa kata Al-Imam As-Suyuti tuan-tuan? Kata Al-Imam As-Suyuti dalam bilangan orang yang boleh menunaikan salat Jumaat ini. Kata Al-Imam As-Suyuti, boleh 3, boleh 14, boleh 40, boleh 3. Saya ulang semula tuan-tuan, dalam kitab ini kata Al-Imam As-Suyuti boleh 3, boleh 14, boleh 40. Ni tuan-tuan berlaku. Peristiwa ni tuan-tuan berlaku di negara kita. Di negara kita. Sebab benda ni tuan-tuan dah sampai ke telinga mufti. Dan mufti membicarakan, juga membincangkan bagaimana keadaan untuk kita memberi kesempatan kepada orang untuk solat Jumaat. Kita lihat tuan-tuan maslahat guru-guru kita ataupun sahabat-sahabat kita yang bertugas di pedalaman. Sebagai contoh, mereka guru-guru yang bertugas di pedalaman Sarawak. Ini kisah benar tuan-tuan. Ada guru-guru ini tuan-tuan mengadu kepada pihak pemerintah bahawa mereka 4 tahun tidak pernah salat Jumaat. Sebab apa? Bila ditanya sebab apa tidak salat Jumaat, sebab bilangan kami 40 tidak cukup 40. Kenapa tidak cukup 40? Sebab kami tinggal dan kami bertugas ini jauh daripada kawasan bandar dan hidup di kawasan orang bukan Islam. Orang Islam dapat dikira berapa kerat sahaja. Jadi kami tidak pernah buat salat Jumaat sebab tidak cukup quorum 40. Tuan-tuan, akhirnya ini pencerahan dia. Buatlah salat Jumaat, kata Al-Imam As-Suyuti, walaupun tidak sampai 40. Kalau di situ ramai lelaki, bermastautin di situ ramai lelaki, ya, sama ada bilangannya 14, 3, 14, 20 ataupun tidak sampai, buatlah salat Jumaat. Kalau kita kata tak sah salat Jumaatnya sebab tidak sampai 40, tuan-tuan, siapa nak tanggung dosa mereka 4 tahun tidak sembahyang Jumaat? Siapa nak tanggung ni tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, ya, kita kena berlapang dada. Bila kerajaan membenarkan 12, 14 orang tuan-tuan, kita terima. Dan pendapat ini dikuatkan lagi, ya, oleh Al-Imam Ibn Hafidh Al-Hajar. Kata Al-Imam Ibn Hafidh Al-Hajar dalam kitabnya Miqdarul Hadadul Lazi Tan'aqidu bihi Salatul Jum'ah. Kata Al-Imam Ibn Hafidh Al-Hajar ini, dia kata dia bersetuju, ya, dia menerima pendapat Al-Imam As-Suyuti tadi yang membenarkan, yang membolehkan solat Jumaat dilakukan
14 ataupun 40, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan Jumaat dengan bilangan 14 orang. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat Jumaat dengan bilangan kaum muslimin ketika itu 14 orang, tuan-tuan. Ya. Kisah ini disebut dalam Asbabun Nuzul surah Al-Jumu'ah ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi sedang membaca khutbah, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, limpaslah ataupun berlalulah satu rombongan yang membawa barang dagangan beserta dengan muzik-muziknya, tuan-tuan. Ya, para sahabat kaum muslimin yang sedang khusyuk mendengar khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, bila terdengar rombongan ini datang, mereka berdiri, tuan-tuan, untuk mengambil barang dagangan itu dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan disebutkan kaum muslimin hanya 14 orang ketika itu. Lalu turunlah ayat ini, ayat ke-11 daripada surah Al-Jumu'ah ini, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat rombongan dagangan dan juga hiburan, lalu di situ mereka membiarkan engkau, wahai Muhammad, membiarkan engkau berkhutbah, membiarkan engkau berdiri seorang diri di situ. Lalu perkatakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada menandingi kelebihan untuk kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang kamu kejar. Ni, tuan-tuan, makna kata, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu hifzuddin, untuk menjaga agama ini, hifzun nafs, untuk menjaga nyawa kita, hifzul aqal, untuk menjaga akal kita, pemikiran kita supaya tidak rosak. Dan tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu, yang tidak puas hati, tuan-tuan, saya seru, ya, istighfar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting daripada kita sering bermujadalah, tuan-tuan, sering berpertikaikan, sering mengeluh. Ada baiknya kita berlapang dada, serahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan kepada kebijakan pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, wa anihkum bainakum bima anzalallah, dan hendaklah kamu berhukum di kalangan kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amrahum syura bainahum, kata Allah, dan pada masalah kehidupan kamu, syura bainahum, hendaklah kamu bermesyuarat. Ini, tuan-tuan, mudah-mudahan pencerahan daripada tazkirah setengah jam ini, ya, mudah-mudahan memberi penjelasan kepada kita, tuan-tuan, tentang pentingnya untuk kita beramal berdasarkan ilmu pengetahuan, dan pentingnya untuk kita diam sekiranya kita tidak tahu tentang sesuatu perkara, dan baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya yang berdoa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.